اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, innallah
كان توابا أستغفر الله إن الله 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 كان توابا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah surah Al-Munafiqun. Surah ini diturunkan di Madinah. Mengandungi 11 ayat. Dinamakan surah Munafiqun perihal orang-orang munafik. Kerana pada awal surah ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menerangkan sifat-sifat dan tingkah laku kaum munafik yang menyelik dalam masyarakat Islam di Madinah dan menjadi musuh dalam selimut. Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga terhadap angkara mereka. Intisari kandungannya pada keseluruhannya menerangkan telatah dan keadaan orang-orang munafik yang pura-pura Islam pada zahirnya, tetapi tetap kafir pada batinnya. Oleh kerana tabiat orang-orang munafik hanya mementingkan dirinya dan harta bendanya semata-mata, maka Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman, janganlah mereka berlaku demikian. Dan hal ini Allah Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman supaya janganlah mereka dilalaikan oleh harta benda dan anak pinaknya daripada mengingati Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Hendaklah mereka mendermakan sebahagian dari rezeki yang telah diberikannya kepada mereka sebelum seseorang dari mereka sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, "Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh." Surah ini diakhiri dengan mengingatkan bahawa Allah Ta'ala tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa boleh sampai ajalnya, dan bahawa Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang dikerjakan oleh makhluk-makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun
Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya. Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Mereka menjadikan sumpahnya atau akuannya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Perbuatan buruk yang demikian kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam. Kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Maka dengan sebab itu dimeterai atas hati mereka. Lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka dan tingkah lakunya. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya. Kerana manis dan petah. Dalam pada itu mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Mereka kerana merasa bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka tiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya. Maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Pelik sungguh. Bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Munafikun. Surah yang ke-63 pada juzuk yang ke-28. Surah Al-Munafikun merupakan surah Madaniyah, yakni yang diturunkan di Madinah atau selepas hijrah. Mengandungi 11 ayat. Sama sebagaimana surah Al-Jumu'ah yang mengandungi 11 ayat. Dinamakan surah Al-Munafikun kerana dimulai dengan perkataan ini. Idza ja'akal munafikun. Apabila datang kepadamu wahai Muhammad akan orang-orang munafikun. Dan Allah Ta'ala menceritakan sebahagian daripada sifat-sifat munafikin. Dan bagaimana mereka bersepakat untuk menentang Nabi SAW. Dan menentang orang-orang yang beriman. Kalau surah sebelum ini yang kita baca berkait dengan hubungan. Kalau sebelum ini kita telah membaca surah Al-Jumu'ah yang menyebut tentang hubungan orang beriman dengan orang-orang Yahudi. Dan juga Allah menjelaskan dalam surah Al-Jumu'ah bagaimana sikap orang beriman yang sebenar. Maka dalam surah Al-Munafikun menceritakan perbezaan sifat mereka dengan sifat orang-orang yang beriman. Dan kalau sekiranya dalam surah Al-Jumu'ah menceritakan Yahudi yang membohongi Rasulullah, yang menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam surah Al-Munafikun menceritakan golongan munafikin yang menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya orang Yahudi menolak dengan lidah dan hati mereka. Manakala orang-orang munafikin menolak dengan hati tetapi lidahnya berbohong. Tetapi keduanya mempunyai sifat yang sama. Menyembunyikan dalam hati mereka permusuhan kepada Islam dan umat Islam. Kalau kita melihat surah ini, di mana Nabi SAW membacanya di dalam solat Jumaat.
Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat membaca pada rakaat pertama surah Al-Jumu'ah bagi memberi semangat kepada orang yang beriman, dan membaca pada rakaat yang kedua surah Al-Munafiqun bagi memberi peringatan kepada orang munafikin. Maka ini antara kelebihan surah ini yang dibaca pada hari Jumaat. Kandungan surah ini, sebagaimana surah-surah Madaniyah mengandungi hukum-hukum syariat. Kalau sekiranya di dalam surah Al-Jumu'ah diceritakan syariat solat berjumaat, manakala dalam surah ini diceritakan tentang hukum sumpah palsu yang dimainkan oleh orang-orang munafikin. Dan juga menyebut tentang bagaimana sifat orang munafikin yang sombong bila diajak untuk memohon keampunan kepada Allah SWT. Dan surah ini juga menyebut tentang perancangan sulit orang-orang munafikin terhadap Nabi SAW dan terhadap orang beriman, sehingga sampai peringkat mereka melakukan konspirasi bagi menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman untuk pulang ke Madinah. Bila selesai peperangan Bani Mustalik, mereka buat satu perancangan kerana Rasulullah pergi keluar perang dan orang beriman menghalang kemasukan Rasulullah ke bumi Madinah. Yang Allah Ta'ala bongkarkan kejahatan mereka. Maka surah ini diakhiri dengan mengajak orang-orang yang beriman supaya menggandakan ketaatan kepada Allah. Dan jangan dilalaikan dengan harta benda dan anak pinak sebagaimana golongan munafikin. Dan bersedekah pada jalan Allah Ta'ala sebelum datang waktu kematian yang tidak berguna lagi segala kebaikan. Dan Allah menceritakan bagaimana watak manusia bila hampir kematian mereka memohon Allah untuk dipanjangkan umur mereka sedikit sahaja lagi untuk melakukan sedekah. Maka bandingan atau perbezaan orang beriman dengan orang munafikin dari sudut pemurah dan kedekut, khususnya membelanjakan harta dalam menegakkan agama Allah dan syariatnya. Ini di antara kandungan umum surah yang kita bacakan. Allah Ta'ala menyebut dan berfirman, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang orang-orang munafikun kepadamu wahai Muhammad, yang dimaksudkan dengan orang munafikun ini ialah pemimpin-pemimpin mereka seperti Abdullah bin Ubay dan juga teman-temannya. Bila mereka datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tunjuk mereka lebih Islam pada orang lain. Azharu al-Islam. Azharu lakal Islam. Mereka tunjuk mereka amal Islam. Lalu mereka berkata di hadapan Rasulullah, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami menyaksikan wahai Muhammad engkau pesuruh Allah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Artinya orang munafikin dalam menyebut sesuatu dia tunjuk macam dia bersungguh. Walau dalam hatinya menyimpang pembohongan. Dia kata nashhadu, kami menyaksikan kamu ialah Rasulullah. Lalu Allah menurunkan ayat ini dengan menyatakan bahawa Allah dah tahu kamu Rasulullah. Dan Allah yang menyaksikan munafikin itu berbohong. Ketika mana orang munafik berkata kami menyaksikan engkau Rasulullah, Allah menurunkan ayat dengan berkata bahkan kami ini menyaksikan kamu pembohong. Orang-orang munafikin, mereka bila menyebut sesuatu mereka akan tunjukkan kesungguhan mereka supaya tidak disedari akan tipu daya mereka. Lalu mereka menggunakan penyaksian palsu. Sebagaimana mereka bersumpah, sebagaimana mereka tunjuk pelbagai cara bagi meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari sudut rupa bentuk mereka, pakaian mereka dan semua tingkah laku mereka, tetapi semuanya berbohong. Ini kerana bila mereka membelakangi Nabi SAW, mereka lah yang menghalang orang masuk Islam. Dan mereka lah yang memburuk-burukkan Islam dan umat Islam. Dan mereka lah yang mengeji Nabi SAW. Bila sebahagian orang beriman dengar, lalu orang beriman berkata, kami akan mengadu pada Nabi SAW. Kami akan mengadu. Apa yang kamu cakap? Mereka kata kita akan halau Muhammad keluar daripada Madinah. Kita jangan bagi duit 1 sen pun pada Muhammad dan juga sahabat ni. Biar mereka jatuh fakir miskin. Biar mereka kalah dalam perjuangan. Itu mereka bercakap di hadapan orang Islam. Maka sebagian orang Islam berkata, kami akan report pada Rasulullah. Kami akan beritahu. Lalu bila Rasulullah SAW memanggilnya, apa yang mereka lakukan? Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai benteng. Mereka mula bersumpah demi Allah, wallahi, wabillahi, watallahi. Mereka bersumpah. Tak ada, kami tak pernah cakap macam tu. Sedangkan mereka dengan pembohongan mereka, dengan sumpah palsu. Saddu, kata Allah, fasaddu an sabilillah. Mereka sentiasa menghalang orang daripada mendekati Islam, memahami Islam. Mereka yang hasut Yahudi supaya lawan. Supaya mengkhianati perjanjian piagam Madinah. Mereka hasut. Mereka yang menghasut orang-orang yang lemah iman supaya tidak pergi berperang. Sehingga mereka menarik diri dalam peperangan Uhud. Mereka melemahkan semangat orang Islam. Dan mereka yang melakukan pelbagai bentuk propaganda bagi melemahkan Islam daripada dalam. Bila mana Rasulullah SAW meminta pengakuan mereka, mereka bersumpah, kami tak buat, kami bukan macam tu. Bukan sampai peringkat mereka membina masjid sendiri. Jadi kenali sebagai Masjid Dirar. Masjid Dirar bersebelahan dengan Masjid Quba. Mereka buat. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW supaya membakar masjid tersebut. Kerana ia Masjid Dirar. Tujuannya ialah mereka berhelah. Untuk tidak diketahui oleh orang Islam bahawa mereka tak ke masjid. Lalu mereka boleh beri alasan mereka dah pergi masjid satu lagi. Masjid Dirar. Dan tujuan mereka supaya mereka dapat berhimpun, bercakap, merancang untuk melemahkan Islam tanpa ada orang Islam tahu. Maka mereka buat masjid asing. Maka Allah memerintahkan supaya dibakar masjid tersebut. Setelah pulang daripada peperangan, Nabi membakarnya. Supaya orang munafikin tidak boleh bersembunyi atas nama masjid ini. Kerana mereka selama ini bila bergaul, mereka selalu terlepas cakap. Menyebabkan sebagai orang Islam mengetahui rahsia mereka. Sedangkan Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu tentang kejahatan mereka. Allah sebut kejahatan mereka itu ialah saddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka yang menghalang orang daripada beriman. Mereka menghalang orang daripada berjihad. Mereka yang menghalang orang daripada melakukan amal soleh dengan menimbulkan keraguan. Bukan keraguan dia sebut kenabian. Mereka kata kalau Nabi, takkanlah kita kena kepung macam ni. Kalau dia Nabi, takkanlah kita kalah dalam perang Uhud. Kalau dia Nabi, takkanlah kita macam tu, takkanlah kita macam ni. Dan mereka juga yang menyebarkan fitnah kepada keluarga Rasulullah dalam peristiwa Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan mereka menyebarkannya. Maka orang munafikun, mereka bersumpah Islam untuk menghalang mereka diberi tindakan. Sebab kalau mereka kafir, mereka akan diperangi. Lalu mereka terus berpura-pura atas nama Islam supaya selamat harta benda mereka. Atau nanti bila perang mereka juga nak claim harta ghanimah. Tetapi bila diajak jihad, mereka memberikan 1000 alasan. Bila bersedekah, mereka memberi 1000 alasan. Bila diajak beribadat, demikian juga. Bila mereka sumpah, mereka berdusta. Maka Allah Ta'ala menyebut, 2 dosa besar orang munafikin. Yang pertama, bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah palsu tentang keimanan mereka. Yang kedua, menghalang orang daripada masuk Islam dan melakukan kebaikan. Maksud saya sebut tadi, waktu mereka yang menghasut orang Islam supaya tarik diri dalam perang Uhud.
Kerana konongnya Rasulullah telah menerima cadangan golongan muda. Sebab dalam peperang Uhud, Rasulullah bermusyawarah. Apakah kita akan berperang di dalam Madinah atau di luar Madinah? Maka orang-orang muda berkata kita berperang di luar. Kerana semangat mereka, kemenangan yang mereka capai dalam perang Badar. Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga teman-temannya berkata, kita akan pertahankan Madinah dalam Madinah. Tak payah keluar lah. Dari Madinah. Dan Nabi SAW juga bersetuju untuk mempertahankan Madinah dalam Madinah. Tak perlu keluar. Tetapi dalam mesyuarat, Rasulullah menghormati suara ramai. Akhirnya Nabi bersetuju untuk keluar berperang di luar Madinah. Walau Nabi juga ingin berperang dalam Madinah. Tapi demi menghormati mesyuarat. Kerana Allah berfirman, wa amruhum syura bainahum. Maka hendaklah seluruh urusan kamu ada syura. Syura, yakni bermusyarat pada perkara yang tidak ada nas dan dalil. Dia tak boleh bermusyarat, arak tu haram ke tak haram, judi tu haram ke tak, itu tak boleh musyarat. Antaranya dalam ijtihad perang. Maka Rasulullah aku dengan pandangan orang muda yang ramai. Dan Rasulullah memakai baju besi. Bila sahabat melihat Rasulullah tidak suka dengan, nampak tak berapa setuju. Lalu mereka, ya Rasulullah, kami setuju supaya dia pertahankan Madinah dari dalam. Kata Rasulullah, tidak boleh seorang Nabi, bila mana memakai baju besi, menanggalkannya. Masuk dengan maksud, bila sudah mendapat keputusan mesyuarat, melanggarnya. Tak akan. Lalu Rasulullah pun keluar. Tapi orang munafikin tunjuk sifat tak puas hati. Walau Rasulullah okey. Ini Rasulullah. Lalu mereka menghasut kalangan orang yang lemah iman. Kerana tidak menyetujui pandangan mereka. Akhirnya mereka tarik dalam peperangan. Tarik diri seramai 300 orang. Yang menyebabkan umat Islam yang berjumlah 1000 jadi 700. Lemah semangat. Bayangkan orang ramai tiba ditarik diri. Bukan seorang, 300. 300 orang ini terdiri daripada munafikin dan orang-orang yang lemah iman yang dihasut. Yang ini disebut oleh Allah. Fasaddu an sabilillah. Mereka halang manusia daripada jalan Allah. Daripada berjihad jalan Allah. Menghasut. Nantilah kita mati, anak bini siapa nak jaga. Nantilah itu dan ini. Mereka takut-takutkan. Kerana orang munafikin terkenal dengan sifat kedekut, sifat penakut, sifat berbohong. Malas dalam beribadat. Lambat dalam ibadat. Suka menghina Islam dan orang Islam. Andainya orang munafikin, mereka tak hina orang kafir. Kata itu benda yang paling jelas. Bila kita lihat ada segelintir mereka ini, bila orang kafir mereka puji. Bila sampai tahap orang Islam mereka keji. Walau kita lihat bagaimana orang kafir, mereka puji sesama mereka dan mereka mengeji umat Islam. Tiba-tiba ada orang Islam bercakap seperti orang kafir. Kutuk orang Islam dan puji orang kafir. Satu benda yang aneh. Mencari keaiban orang Islam siang malam. Mana dia keaiban orang Islam? Dan mencari kemuliaan orang kafir siang dan malam. Oh, kalau orang kafir dia cerita benda baik-baik. Kalau Islam cerita buruk-buruk. Ini watak dia. Orang munafikin. Di samping mereka ini sentiasa cintakan harta. Dan juga mereka ini terlalu mengikuti syahwat dunia. Dan takutkan kematian. Allah berfirman. Dzalika bi annahum amanu. Demikian itu kerana orang munafikin mereka itu beriman secara bohong. Summa kafaru. Kemudian dari sudut perbuatan mereka kafir. Iman kat mulut. Tapi perbuatan mereka di belakang Nabi SAW dan di belakang orang beriman. Itu perbuatan orang kafir. Apa dia perbuatan orang kafir? Menjatuhkan Islam. Menjatuhkan umat Islam. Menyekat ibadat-ibadat. Dan lain perkara yang kita dah sebut tadi. Fahum la yafqahun. Mereka itu kata Allah SWT tidak mendapat hidayah. Mereka tidak faham hidayah walau mereka sudah bersama dengan golongan yang dapat hidayah. Mereka tahu watak Rasulullah yang baik. Akhlak Rasulullah yang terpuji. Mereka tahu bagaimana Rasulullah diturunkan wahyu. Mereka tahu. Mereka melihat sebagaimana orang beriman yang lain melihat Rasulullah mendapat wahyu. Tetapi mereka ini dalam keadaan duduk dalam petunjuk, tidak beroleh petunjuk. Kerana apa? Kerana mereka tidak memikirkan petunjuk. Tak fikir. Tak tadabbur pada petunjuk.
Tetapi mereka sibuk memberi alasan untuk lari daripada petunjuk. Tuan-tuan, kebaikan, kalau kita fikir nak buat, maka kita menjadi salah seorang ahlinya. Tapi kalau kebaikan yang ada depan kita, kita sentiasa beri alasan tak nak buat, maka kita terkeluar daripada ahlinya. Terkeluar. Ada orang, Allah jemput dia berada di tempat baik. Tetapi bila dia tak mau memikirkan peluang yang Allah beri pada dia, maka dia pun terkeluar daripada golongan yang mendapat hidayah. Dan ini berlaku pada munafikin. Mereka duduk dengan Nabi SAW. Mereka duduk di Madinah, bumi haram yang mulia. Mereka duduk dengan sahabat-sahabat yang terbukti keimanan dan ujian yang dia lalui. Mereka tengok semua, tetapi kerana mereka golongan yang tidak mau memperoleh kebaikan tersebut. Kita bayangkan, kalau yang duduk zaman Rasulullah pun, belum ada jaminan hidayah. Duduk dalam masjid Nabi. Kita ni pergi 10 hari je. Itu pun banyak shopping. Kita 10 hari pergi. Tolak shopping 3 hari. Barangkali. Atau 5 hari duduk Madinah, shopping 3 hari. Jalan kat luar 2 hari duduk masjid. Ni orang munafikin duduk masjid selalu. Maksudnya, sentiasa berada di Madinah. Dan mereka takut orang Islam tahu watak munafik. Mereka pergi. Pergi ke masjid. Tapi malas. Bila di iqamah, mereka bangun dengan lambat. Mereka sentiasa beri alasan. Mereka datang dalam keadaan tidak bersemangat. Tapi mereka cuba menyembunyikan watak munafikin. Lihat duduk dalam persekitaran yang amat baik. Bukan mereka lihat kemenangan Islam dalam perang Badar. Bukan dalam perang Khandaq. Mereka tengok semua. Namun ini tidak cukup menjadikan mereka ada akal. Sebab kerana mereka tidak berfikir dengan hidayah, tapi memberi alasan untuk tidak menerima hidayah. Kemudian kata Allah, wa idza ra'aitahum, ketika mana engkau melihat mereka wahai Muhammad, tu'jibuka ajsamuhum, kamu akan merasa kagum dengan tubuh badan mereka. Allah Ta'ala menyatakan, kalau kamu tengok pemimpin-pemimpin munafikin, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai contoh, seperti Mughis bin Qais, Ja'd bin Qais, ini semua orang yang penampilannya lawa, cantik. Dan mereka juga orang yang petah berkata-kata. Pandai cakap. Sebab itu mereka boleh belik sana, belik sini. Boleh sumpah sana, sumpah sini. Allah Ta'ala menyatakan, kalau kamu tengok mereka, kamu kagum dengan tubuh badan mereka. Wa in yaqulu tasma' liqaulim, kalau mereka bercakap, kamu pasti akan tunduk dan dengar perkataan mereka. Dek fasih. Pandai alasan mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah. Sedangkan mereka itu, kata Allah SWT, khusyubun musannadah. Apa maksud khusyub? Seperti kayu-kayu yang tidak ada gunanya. Nampak cantik, nampak petah, kalau cakap fasih, tapi mereka tak berguna seperti batang-batang kayu yang tersandar di dinding. Tak ada guna walaupun nampak hebat, tegak, nampak gagah, tapi tak berguna. Yang bukan dijadikan tiang, bukan dijadikan sebagai lantai, ia cuma batang kayu yang bersandar. Khusyubun musannadah. Batang kayu yang cuma disandarkan satu tempat. Tak ada manfaatnya, tidak ada kelebihan dan kebaikannya. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang khusyubun musannadah, iaitu kayu-kayu yang di dalamnya punya lubang yang tak beri manfaat. Maksudnya, nampak luar kayu comel, dalam tu berlubang. Dan tersandar pula, dibiarkan. Itu orang munafik. Atau dalam pepatah kita sebut, macam ting kosong. Nampak ting lawa tapi dalamnya kosong. Nampak macam cantik. Dalamnya kosong, tak ada apa-apa. Tak ada keimanan. Dan tiada manfaat untuk orang beriman. Dan tak ada manfaat untuk Islam. Kan di antara sifat orang Islam, dia akan beri manfaat kepada orang Islam yang lain. Dan dia akan beri manfaat kepada Islam itu sendiri. Tapi orang munafik tidak. Tiada dia beri manfaat pada orang Islam, tidak juga dia beri manfaat kepada Islam. Ini watak munafik. Kerana dia cuma menjaga nafsu dia. Kemudian kata Allah SWT, wa yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka menyangka setiap kali adanya suara-suara ketakutan, iaitu diajak perang, bila mereka diajak untuk berjihad, mereka tunduk rasa gerung dan takut mereka. Dan bila
ditegur tentang kejahatan-kejahatan, golongan-golongan kafir dan sebagainya, mereka lah orang yang paling terasa. Seolah-olah mereka rasa ayat-ayat ni kena atas mereka semua. Dan memang mereka dimaksudkan. Artinya mereka umpama orang kita sebut, siapa yang makan lada dia rasa pedas. Bila dia ajak berperang, mereka tunjukkan rasa takut. Bila dia ajak derma, mereka tunjukkan kedekut. Bila ajak dalam semua perkara kebaikan, mereka tunjukkan hati mereka yang berpenyakit. Hati mereka yang keras. Tetapi bila mengutuk orang Islam, mereka seperti seorang pejuang. Allah sebut dalam Quran, Ashihatan alaikum fa idza jaa al-khawf ra'aitahum yanzuruna ilaik taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihim minal maut fa idza zahaba al-khawf salakukum bi alsinatin hidad ashihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Allah sebut dalam surah Ahzab, mereka ini melakukan kejahatan kepada orang beriman. Bila mereka berada dalam keadaan takut, nampak macam mata mereka itu memandang ke atas seperti orang nak mati. Mereka ni golongan yang amat penakut. Ajak perang dia punya takut, macam dah nak mati. Belum perang, baru kata jom kita perang, terus mata terbeliak, nak pingsan. Dah macam nak mati, walau belum. Tetapi bila hilang ketakutan, bila habis perang, orang Islam dah menang. Waktu itu kamu akan dapati mereka mengkritik kamu dengan lidah-lidah yang tajam mereka. Alah, kalau kita ada lagi hebat menang kalau kita ada. Mereka kata bila dah menang, kata mereka kalau kami ada lagi hebat. Kalau kalah, oh nasib kami tak ada. Kalau ada, kami pun kalah sekali. Demikian mereka terus menggunakan propaganda perkataan. Tapi bila ajak je perang, terus tunjuk takut. Seperti nak mati. Seperti terbeliak mata mereka. Tapi lidah mereka tajam mengkritik orang Islam. Ini sebab ashihatan alaikum, kata Allah. Salakukum bi alsinatin hidad. Mereka mengoyakkan kamu dengan lidah mereka yang tajam. Maksud gambaran ini, sifat mereka orang munafik. Kerja mereka menghina orang Islam. Gunakan lidah yang tajam hina orang Islam. Bukan nak hina orang kafir. Mereka hina orang Islam. Dan mereka, kita sebut tadi, mengambil kesempatan dari setiap perkara. Kalau kalah mereka cakap macam ni. Kalau menang mereka cakap macam ni. Bila mereka melihat orang-orang Islam yang terbunuh syahid, mereka kata, kalau dia ikut nasihat kami tak ada perang, pasti dia tak mati. Lalu Allah Ta'ala jawab, kalau Allah tentukan kematian, di tempat pembaringan pun dia mati. Kalau Allah tentukan kematian, tengah tidur pun mati. Bukan cerita perang tu mati. Mati ini kita dah sebut, bila sampai masa. Bukan perang, maka mati. Bila sampai mati, waktu mati dia akan mati. Walaupun dia tidur tempat pembaringannya, tempat paling aman. Ini orang munafik yang cuba lemahkan orang Islam. Bila berlaku sesuatu kepada orang Islam, bila orang Islam, Rasulullah minta derma. Mereka mempelekehkannya. Minta derma. Katakan Islam dia benar, kenapa minta derma lagi? Biar Allah lah bagi. Kenapa pula Allah nak pinjam pula? Macam Tuhan tak ada duit ni, pinjam-pinjam mereka. Bila orang Islam datang bawa derma yang banyak, mereka berkata, lihat orang yang riak. Lu riak lah tu, bawa banyak. Bila mana membawa harta yang sedikit, mereka kata, bukan cukup sikit macam ni. Tak cukup. Tapi mereka sini tak buat apa-apa. Kalau beri banyak, mereka kata ini orang-orang riak. Nak tunjuk lah tu, dia derma banyak. Kalau beri sikit, dia kata, apa faedah ni? Beri sikit-sikit. Kerana sebahagian orang Islam, dan satu peperangan, datang bawa derma dengan dia letakkan kurma-kurma di atas telapak tangan mereka. Ada orang-orang miskin, nak derma, nak sumbang juga dalam peperangan. Mereka ambil kurma-kurma yang mutu rendah. Tapi itu mereka ada, letak dalam tapak tangan mereka. Plastik pun tak ada. Bekas pun letak. Lalu mereka datang, jumpa Rasulullah di masjid. Ya Rasulullah, ini kami nak derma. Lalu orang munafik pun main mata. Tengok sikit. Macam ni nak derma juga. Mereka pelekehkan. Mereka kata ini boleh buat apa? Macam kita tengok hari ni, Nabi
pemimpin tentera waktu itu yang bernama Jalut. Kalau Jalut tu gagah, kasa, kuat. Allah nak tunjuk kemenangan itu datang daripada pertolongan Allah. Wa qatala Dawudu Jalut. Dan Daud AS telah membunuh Jalut. Allah sebut cerita ini kerana Daud ketika itu pada usia yang tidak layak membunuh. Kecil orang ni. Berbanding raja yang berpengalaman. Daud AS tak ada pengalaman apa, cuma mengembala kambing. Itu je pengalaman perang dia. Mengembala kambing. Sedangkan ini Jalut telah memimpin puluhan peperangan dan menang. Tentang benda yang sama yang berlaku bila kita yakin pada pertolongan Allah. Bila orang munafikin, dia tak akan percaya pertolongan Allah. Dia cuma cerita tentang kekuatan zahir. Oh, kekuatan zahir tak boleh menang. Kalau tak menang, jangan perang. Sehingga mereka lupa pada perintah Allah SWT. Kan itulah mereka tarik diri dalam peperangan Uhud. Bila mendengar musuh ramai. Dengar Abu Sufyan bawa 3,000 orang. Kita bawa 1,000, kalah lah. Tu tarik diri. Begitu watak orang munafikin. Dia tak pernah yakin pada pertolongan Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan kepada orang beriman seluruhnya. Humul adu. Mereka lah sebenar-benarnya musuh. Tentang musuh ada dua. Satu musuh yang kita nampak. Orang-orang kafir. Yang memerangi Islam. Bukan orang kafir yang tak perang, yang tidak, yang baik dengan Islam. Yang memerangi Islam. Kita dah sebut dalam penafsiran. Bahawa kafir itu ada dua. Satu orang kafir yang tidak memerangi Islam. Tidak memerangi Islam, tidak menganiaya orang Islam, maka mereka berhak kita perlakukan dengan perlakuan yang baik, muamalah yang baik, dengan semangat kejiranan, dengan semangat kenegaraan, semangat kemanusiaan dan lain-lain. Dan sekelompok lagi orang kafir yang jahat, yang disebut sebagai kafir harbi, yang ingin memerangi Islam. Yang ini perlu dilawan mereka. Namun walaupun kau berlawan dengan kafir harbi, tetap terikat dengan undang-undang. Kalau ini mereka namakan sebagai undang-undang perang. Kita dalam Islam dah ada undang-undang peperangan. Golongan musuh yang kedua namanya orang yang munafikin. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Wa'iddu lahum min quwwatin. Wa'iddu lahum. Kata Allah Ta'ala, siapkan orang-orang munafikin. Kita tak tahu sebab dia duduk dalam kelompok kita. Dia duduk dalam masyarakat kita. Tetapi mereka melemahkan semangat umat Islam. Mereka memenangkan orang kafir. Sebab tu jangan hairan kalau ada orang Islam sokong Israel. Hanya sokong Israel ke pasti? Israel. Disokong. Maka kita tidak hairan. Kerana golongan-golongan munafikin yang lebih berkiblatkan kepada dunia kafir kerana melihat kebendaan. Jadi ni Israel kaya, pasti ada apa. Ni semua jenama Israel belaka kita guna. Tengok dia maju, kita nak maju macam dia. Kita nak gunakan segala kemajuan dia. Mereka melihat dengan menyokong Islam akan ke belakang. Tentang ini watak musuh sebenar. Sebab itu Allah Ta'ala kata, humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Mereka lah musuh yang sebenar, maka hati-hati dengan mereka, fahdharhum, hati-hati dengan mereka, qatalahumullah, Allah melaknat mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka tidak mengambil pengajaran itu. Arti orang munafik ini, tuan-tuan, mereka tak sebelah sana, mereka tak sebelah sini. Mereka mencari kepentingan mereka. Ketika mana melihat orang kafir kalah, mereka menyembelih Islam. Ketika mana melihat orang Islam akan kalah, mereka menyembelih orang kafir. Mereka ini golongan yang disebut oleh Allah muzabzab. La ilaha ula wa la ilaha ula. Golongan yang mencari seperti, atau kita sebut seperti lalang. Mencari kepentingan hawa nafsu mereka dan dunia mereka. Ini golongan munafikin. Mereka boleh sokong sesiapa. Asalkan dipenuhi keperluan dunia mereka. Mereka orang yang tidak ada prinsip dalam hidup. Melainkan syahwat. Melainkan keduniaan. Sebab itu kita selalu sebut, kemenangan Islam bermula dengan habisnya orang munafik. Selagi mana orang munafik ada, maka kemenangan ini tertangguh. Kalaupun dia menang, dia tidak sempurna. Kerana orang munafik akan merosakkan kemenangan. Kalaupun menang, orang munafik akan merosakkan. Artinya kalau sekiranya Hamas nak menang, contoh, akan ada munafik Islam yang kacau dia. Akan kacau dia. Untuk jadikan konflik dalaman Islam sama Islam. Begitu watak orang munafik sehingga mereka dihabisi.
Sehingga mereka ini dibongkarkan segala watak dan sifat mereka. Itu kita katakan Imam Mahdi bila dia keluar, yang pertama diperangi golongan munafikin. Munafikin dihabiskan dulu, barulah kalangan orang-orang kafir yang menentang Islam. Bagaimana dalam tentera Islam ada munafikin, maka ia adalah kemenangan yang tertangguh. Sampai dihabiskan golongan munafikin. Maka watak sehingga Allah Ta'ala turunkan surah khas nama surah Munafikun. Untuk menunjukkan peribahayanya kepada Islam dan umat Islam. Dan supaya kita orang Islam, bukan sekadar jangan jadi munafik, jangan ikut watak-watak munafik. Yang Allah Ta'ala akan ceritakan pada ayat-ayat yang berikutnya, bagaimana watak-watak munafik itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.